Syarat untuk jadi batal puasa dengan sebab perkara tersebut, yang pertama, alim, amid, mukhtar. Dia kena tahu, dia kena sengaja, dan dia pilih untuk buat benda tadi. Jadi maknanya kalau dia tak erti, jahil, atau dia dipaksa, ataupun kerana dia terlupa, jadi tak sengaja lah, terlupa, maka tidaklah membatalkan puasanya, tak batal puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah rasulil amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair wa ba'd. Terima kasih kepada pengurusi majlis, saya hormati lagi saya kasihi Fadil Ustaz Saleh Zakri, para guru, para asatizah, para hadirin, muslimin dan muslimat, ibu ayah, para santri, abang, kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita sambung bacaan bagi kitab Risalah Puasa di antara Syariah dan Haqiqah. Rukun-rukunnya, muka surat 13. Rukun bagi puasa adalah dua perkara. Pertama, niat pada waktu malam pada setiap hari Ramadan, puasa nazar, qada ataupun kafarah. Jadi niat pada setiap hari, setiap hari ataupun setiap malam tu, maksudnya setiap malam Ramadan dihadirkan niat pada setiap malam, maksudnya. Dan sehingga disebut oleh sebahagian ulama, kalau seseorang tadi mendatangkan niat dan dia terlupa ketika mana dia sedang menunaikan solat sekalipun, maka sah niatnya tersebut. Contoh waktu tengah sembahyang tarawih ataupun tengah sembahyang isyak, berniat untuk berpuasa pada esok hari, sah puasanya. Faham? Hatta niat puasa ini sah ketika mana diucapkan waktu hal keadaan sedang bersama dengan isteri sekalipun dalam jima'. Karena apa? Karena puasa itu tidak berlaku ketika mana perbuatan persetubuhan tadi berlaku. Dia akan berlaku pada esok harinya. Maka ketika tersebut boleh untuk diniatkan hatta halil jima', waktu ketika sedang melakukan persetubuhan sekalipun. Jadi rukun pertama ialah niat pada waktu malam pada setiap hari Ramadan, puasa nazar, qada ataupun kafarah. Jadi puasa yang wajib perlu untuk diniatkan pada malamnya. Jadi dia tak boleh lakukan puasa tersebut atau niat puasa tersebut pada waktu siang. Dan disyaratkan niat fardu tadi, kita sebut tadi ni ada dua perkara, iaitu tabyid, berlaku pada waktu malam, dan juga ta'yin. Ta'yin iaitu menentukan jenis puasa tersebut. Iaitu seperti puasa Ramadan, atau ni puasa nazar, ataupun ni puasa kafarah. Jadi yang ditentukan hanya tentu jenis, bukan menentukan tahun. Tak perlu sebut Ramadan tahun ini, tak perlu pun, tak wajib. Dan juga tidak ditentukan juga, tak wajib ditentukan
Nah, contoh seperti orang yang ada puasa 2 Ramadan yang dia tidak sempat puasa. Ataupun dia ada nazar dan kafarah yang pelbagai. Ada kafarah disebabkan kerana jima' pada bulan Ramadan contohnya. Maka tak perlu dia sebutkan bahawa saya berpuasa kafarah ini kerana bersama dengan isteri pada siang hari bulan Ramadan. Tak perlu sebut belakang-belakang. Sebut kafarah saja cukup. Saya berpuasa kafarah. Saya berpuasa nazar contohnya macam tu. Baik. Jadi ada 2 benda yang perlu ada disyaratkan bagi niat, at-tabiid wa at-ta'yin. Nah, iaitu pada waktu malam, dan yang kedua ta'yin, iaitu ditentukan apa yang kita niatkan tersebut. Jenis puasa apa? Puasa Ramadan kah? Fardu Ramadan maknanya, ataupun puasa kafarah kah? Puasa nazar kah? Jadi kalau bulan Ramadan maknanya puasa Ramadan. Lafaz niat yang sempurna ialah nawaitu sawma ghadin an ada'i fardi ramadhani hadhihi sanati imanan wa ihtisaba liwajhillahil karim. Ini yang sempurna. Ini kalau niat, ini lafaz niat lah. Niat dalam hati. Ini lafaz niat dengan lidah untuk membantu hati kita. Nawaitu sawma ghadin an ada'i fardi ramadhani hadhihi sanati. Jangan fardi ramadhana. Fardi ramadhani hadhihi sanati. Kenapa? Ini al-Imam Sahib Fathil Mu'in mengatakan bahawa lafaz Ramadan itu mesti dibaca dengan jar, yang dibaca dengan baris kasrah, disebabkan idhafah kepada isim isyarah setelahnya. Kata Sahibun Nihayah, jika seorang itu menyebut an hadza ramadhani, maka ianya sudah mencukupi bagi menggantikan al-ada. Boleh dia sebut nawaitu sawma ghadin an hadza ramadhani hadhihi sanati. Tamam. Yang itu pun sudah memadai kata sebahagian para ulama. Jadi baca dengan ramadhani hadhihi sanati, jangan baca fardi ramadhana hadhihi sanati. Baca ramadhani hadhihi sanati. Maksudnya, sahaja aku berpuasa pada esok hari bagi menunaikan fardu Ramadan pada tahun ini hanya semata-mata beriman dan mengharapkan pahala daripada Allah yang maha mulia. Jadi tidaklah mudarat jika seseorang tersebut melakukan perkara yang menafikan puasa setelah berniat pada malam hari. Tak ada masalah. Jadi tak ada masalah kalau setelah dia berniat pada waktu maghrib contohnya. Malam tadi dia bersama dengan isterinya. Dan bersama dengan isteri termasuk perkara yang menafikan puasa. Dan kalau bersetubuh itu menafikan puasa. Membatalkan puasa. Tetapi disebabkan kerana puasa tidak berlaku lagi, melainkan pada esoknya, maka niat tadi tidak perlu untuk diulang kembali. Jadi tidak mudarat. Tak ada masalah. Sah niat puasa sunat jika dilakukan sebelum tergelincir matahari dengan syarat dia tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Ini kalau kata puasa sunat. Orang yang sedang berpuasa sunat, walaupun orang panggil puasa sunat tadi, puasa sunat yang tertentu dengan waktu. Isnin, Khamis contohnya. Cukup padanya dia berniat sebelum zawal, sebelum gelincir matahari. Sebab tu orang yang berpuasa sunat, maka sah dilakukan niat tersebut sebelum gelincir matahari. Tapi dengan syarat apa? Dengan syarat dia tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa sebelum diniatkan tadi. Ini dalam mazhab kita Syafi'i. Jadi tak boleh kalau kata dia nak puasa hari itu, contohnya bukan dia tak niat puasa lagi, dia nak niat puasa sunat contohnya. Jadi pagi itu tak makan apa, tengah hari pun masuk sampai pukul 10 pagi tak makan apa lagi.
Mana dia kata aku nak puasa lah. Dia tak buat benda-benda yang membatalkan puasa, maka dia hadirkan niat, maka sah puasanya pada ketika itu. Dan disebut oleh para ulama, boleh juga untuk seorang tadi mengambil contoh dalam mazhab al-Imam Malik radhiyallahu taala anhu untuk kita menjaga daripada berlakunya tidak sedar bahawa kita tidak berniat dalam satu malam Ramadan. Jadi malam pertama Ramadan niat sahaja aku berpuasa sebulan Ramadan. Saja aku berpuasa fardu sebulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Sebut macam tu. Maka kita dah niat sebulan. Syarat dia mesti malam pertama. Malam kedua tak boleh lah. Jadi niat malam pertama. Jadi orang yang berniat begini, kalaupun dia terlepas contoh satu hari dia terlupa nak niat contohnya, maka dia dikira telah mengikuti mazhab al-Imam Malik radhiyallahu anhu untuk sah puasa yang dilakukan pada hari tersebut. Tetapi sunat baginya untuk dia qada semula puasa tersebut, meraihkan mazhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Sunat untuk dia qada. Faham? Jadi kalau kata dia nak berpada saja dengan niat tersebut, tidak ada masalah. Tapi yang terbaik ialah dengan dia mengqadakan kalau ada kemampuan dengan perkara tadi. Al-Imam Ahmad Imam Abu Hanifah rahimahullah lebih luas lagi. Imam Abu Hanifah kata puasa wajib pun sama juga. Puasa wajib kalau terlupa untuk berniat puasa pada waktu malam sebelum gelincir matahari, kalau tak melakukan lagi perkara yang membatalkan puasa, boleh dihadirkan niat. Itu Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Ala kulli hal, pengetahuan kita terhadap mazhab-mazhab tadi adalah untuk sebagai kemudahan, bukan untuk bersenang-senang. Maksudnya bukan kita nak berwenang-wenang tiap-tiap hari tak mau niat. Esok lepas subuh baru nak niat. Tak, bukan macam tu. Mana kita di sini, kalaulah dia terlupa sampai ke hak yang Ramadan pertama pun tak niat macam mazhab Imam Malik 30 hari. Kemudian hak malam ikut mazhab Imam Syafi'i setiap malam pun dia tak niat juga. Jadi esoknya siang baru teringat kata nak niat. Makanya nak buat macam mana? Dia boleh juga untuk taklid dengan mazhab Imam Abu Hanifah. Dan kemudian dia menahan diri tidak makan macam biasa. Dan disunatkan dia qada puasa tersebut pada setelah Ramadan tersebut. Faham? Jadi kalau kata dia tahu, kata saya ikut mazhab Imam Abu Hanifah yang berniat pada waktu siang tadi kerana saya terlupa semalam. Ini bukan main-main saya saja nak buat macam tu, tidak. Boleh faham? Baik. Itu 3 mazhab yang menyebutkan tentang waktu tadi. Kenapa Imam Abu Hanifah, kenapa Imam Syafi'i dan juga Al-Imam Malik berbeza pandangan dalam masalah tersebut? Imam Syafi'i mengatakan bahawa puasa ini adalah ibadah mustaqillah, ibadah yang berasingan. Setiap hari adalah ibadah yang berasingan. Jadi hari pertama tidak sama dengan hari kedua. Hari kedua tak sama dengan hari ketiga. Maka diniatkan berasing-asing. Hari ini niat, esok kena niat lagi. Kerana apa? Kerana hari kedua ibadah yang lain dah. Imam Malik radhiyallahu anhu menganggap puasa ini adalah seperti satu rukun yang sama dalam solat. Seperti sembahyang, satu sembahyang yang dilakukan daripada awal sembahyang sehingga hujung sembahyang. Maka diniatkan dengan sekali niat sahaja untuk disahkan seluruh sembahyang tersebut. Faham? Jadi disebutkan untuk mudah fahamnya begitu. Ala kulli hal, keluasan mazhab dalam perbahasan tersebut itu membantu kita, tetapi janganlah digunakan dengan untuk kita bermudah-mudah dalam urusan tersebut. Jadi kalau kata sebaiknya setiap malam kalau jadi imam, maka diingatkan kepada makmum selepas sembahyang maghrib tu boleh dah
sebut dah. Kuat-kuat. Nawaitu sawma ghadin an adai fardi Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sebut kuat-kuat. Bagi makmum lain pun ingat kata kena hadir niat puasa. Ataupun selepas solat tarawih maka disebutkan kuat-kuat lafaz niat tadi untuk semua yang hadir pada waktu tersebut teringat untuk berniat puasa. Suami ingatkan isteri, isteri ingatkan suami. Boleh faham? Adakah sahur semata-mata dikira sebagai telah berniat untuk puasa? Tak. Tidak dikira. Kecuali hadir dalam hati dia. Bahawa dia ingin melaksanakan fardu Ramadan pada esok harinya, berpuasa pada esok. Hadir juga sikit. Itu pun dah kira niat dah sebenarnya. Tapi kalau setakat makan saja sahur, tak dikira. Dia kata saya makan sahur, takkanlah makan sahur tak berniat bangkit puasa. Dah ada orang dia bangkit makan sahur, dia tak tahu dia bangkit nak makan kan. Jadi itu bukan sebagai tanda bahawa dia akan berpuasa. Baik. Kemudian jika seseorang itu terlupa menghadirkan niat pada waktu malam dan fajar subuh telah terbit, maka tidak dikira padanya hari tersebut. Tetapi wajib ke atasnya imsak. Dia kena jaga, kena tak boleh makan dan minum dan melakukan perkara yang diharamkan ketika puasa. Itu makna imsak. Walau tak niat hari itu, ada sebahagian orang salah faham, dia kata dah aku tak puasa hari ini, dia pun boleh makan dengan sewenang-wenangnya. Tak, haram hukumnya. Kalau dia terlupa niat, maka wajib imsak. Yakni menahan diri daripada melakukan perkara yang diharamkan ketika puasa. Kerana menghormati waktu dan wajib ke atasnya qada. Kenapa dia tahan diri tadi imsak? Karena menghormati waktu. Waktu itu adalah waktu puasa. Dan wajib ke atas orang ini qada bagi hari tersebut setelah Ramadan. Jadi sesiapa yang baginya qada puasa daripada hari-hari Ramadan, tetapi dia sengaja melewat-lewatkannya sehingga masuk Ramadan yang seterusnya, maka hukumnya adalah haram dan wajib baginya fidyah, iaitu satu mud, yakni secupak bagi setiap satu hari. Fidyah itu akan digandakan jika tahunnya bertambah. Ini orang yang masih lagi ada qada puasa, contohnya orang perempuan naik bulan dan kemudian dia tak puasa lagi dan dia sengaja lambat-lambatkan sehingga masuk Ramadan tak sempat habiskan dia punya qada dia. Ni kita dah masuk berapa Syaban ni? 13 Syaban. Ni nak dekat dengan nisfu Syaban. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia ada baki lagi berapa hari yang dia tak qada, kena qada sekarang. Kita sebut hari itu antara puasa yang diharamkan adalah setelah nisfu Syaban kepada yang tidak ada sebab. Yang tak ada sebab ya. Yang ada sebab seperti qada dan seperti puasa Isnin Khamis yang jadi adat bagi dia, yang dia pernah puasa sebelum ni Isnin dan Khamis, tiba-tiba hari Isnin ataupun Khamis tadi jatuh pada setelah 15 hari bulan Syaban, maka boleh puasa. Ataupun dia telah berpuasa pada 15 Syaban tu dia mula puasa dan bersambung 16, 17, 18 sampai selesai Syaban pun boleh. Tapi kalau dia tak puasa sebelum 16 Syaban, 15 dia tak puasa, 16 hari bulan tu saja-saja nak puasa, hukumnya haram. Tak boleh. Karena ada larangan daripada Nabi SAW. Boleh. Baik. Kalau dia tak sempat untuk melaksanakan puasa, maka dan tidak sempat melaksanakan qada, dia wajib bayar fidyah. Fidyah ni dengan makna satu mud, satu hari yang ditinggalkan. Dan kalau ganda ataupun tahun tadi bertambah, maka akan digandakan fidyah tersebut. Rukun kedua ialah meninggalkan perkara yang membatalkan puasa. Ini rukun kedua bagi Ramadan.
yaitu meninggalkan perkara yang membatalkan puasa. Apa perkara yang membatalkan puasa? Terdapat 11 perkara yang membatalkan puasa. 11 perkara yang membatalkan puasa. Pertama, yang sebelah ni maksudnya karena saya perincikan. Tamam? Ada sebahagian ulama sebut ada 4 saja yang membatalkan puasa. Dan kemudian Allahumma shalli ala Muhammad tidak diperincikan. Pertama, masuk sesuatu ain, yakni perkara daripada bahagian rongga terbuka yang menyampaikan ke perut, seperti otak. Jadi bahagian dalam tekak, telinga, perut dan ihlil. Ini sebahagian mengatakan maksud rongga tadi yang menyampai kepada perut. Sebahagian bagi ulama mengatakan rongga tadi iaitu yang berongga pada zahir. Zahirnya rongga, nampak telinga ni rongga. Walaupun kalau segi sains, kalau kita tengok, dia tak menyambung ke perut. Sebab dia tertutup dengan gegendang telinga. Kalau hidung, dia menyambung. Mata menyambung sampai ke perut. Tapi kalau masuk air melalui mata, sehingga terasa di tekak, itu tidak membatalkan puasa. Tahu tak? Tapi kalau masuk ke telinga, batal puasa. Walaupun dia tidak sampai pada zahir. Zahirnya tak sampai. Tapi sebagian mengatakan bahawa ini dimaksudkan dengan rongga itu adalah bahagian yang nampak pada zahirnya berongga, berlubang maksudnya. Jadi masuk sesuatu ain, perkara daripada bahagian rongga terbuka yang menyampaikan ke perut, seperti otak, bahagian dalam tekak, telinga, perut dan ihlil. Ihlil adalah bermaksud sama ada lubang kencing atau lubang susu yang terdapat pada buah dada. Itu dipanggil ihlil. Jika kahak yang mengalir daripada kepala atau dada sampai pada had zahir di bahagian mulut, iaitu makhraj kha. Ini dapat khilaf pada makhraj huruf ha. Dan kalau kita nak tahu makhraj ini mana, tambah hamzah kat depan. Ni depan. Itu dia dekat dengan kawasan dekat kawasan tekak. Jadi kalau sampai ke makhraj kha, kahak tadi, kemudian ianya kembali masuk ke dalam rongga perut, sedang ia mampu untuk mengeluarkan kahak tadi, maka puasanya terbatal. Ini kalau kata kahak keluar daripada kepala ataupun dada, kemudian dia sampai ke had zahir, yakni kha, makhraj kha, kemudian dipatah balik masuk, sedangkan kita mampu mengeluarkan, maka batal puasa tersebut. Dan kemudian berlaku khilaf ulama terhadap makhraj huruf ha. Dalam sikit. Dia belakang sikit daripada kha. Al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahawa ianya termasuk had zahir. Dia termasuk. Maka terbatal puasa jika seseorang tertelan kahak setelah ianya sampai pada makhraj ha. Manakala di sisi Imam Rafi'i ianya termasuk haddul batin, had dalam maksudnya, maka tidak batal jika menelannya. Tamam. Jadi berlaku khilaf pada huruf makhraj ha. Jadi kalau kahak tu sampai di atas sikit daripada halqum kita ni, masih lagi dalam makhraj ha, maka berlaku khilaf di kalangan dua syaikhan, yaitu Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Imam Nawawi kata batal kalau patah balik. Al-Imam Rafi'i kata tidak ada masalah kerana dia masih dalam hak batin, kata beliau. Manakala kha, ini tidak ada khilaf di kalangan para ulama Syafi'iyah. Kalau sampai pada hak kha, maka kalau dimasukkan kembali, kadang kita mampu mengeluarkan kahak tersebut, maka hukumnya batal puasa tersebut. Namun jika dia tidak mampu untuk mengeluarkan kahak tersebut, maka puasanya tidak terbatal. Jadi termasuk daripada tadi ini, kawasan rongga yang terbuka ialah kita sebut batinul udhun, dalam telinga.
ihlil. Kita dah syarahkan tadi. Lubang kencing ataupun lubang susu. Kemudian ma wara'al qayshum. Ma wara'ul qayshum ni hidung. Bahagian dalam. Bukan hidung ni. Ma wara'ul qayshum. Qayshum hujung hidung. Yang ada lubang dalam. Ada satu lubang lagi. Masuk ke situ, batal puasa. Jadi kalau setakat duk korek-korek hidung macam tu je, biasa tak ada masalah apa. Tidak batal puasa. Dia sampai masuk ke dalam, sampai ke hujung hidung dalam sekali tu, dipanggil qayshum. Tu kalau kita ambil wuduk, kita sedut, dia rasa pedih di hujung tu. Tu qayshum dipanggil. Yang tu batal. Dipanggil had dalam dah. Kemudian ma wara'u ma yadhharu min farjil mar'ah. Yang di belakang daripada yang zahir daripada kemaluan perempuan ketika dia duduk. Kalau dia duduk bertinggung. Jadi kalau perempuan duduk bertinggung, dia ada nampak bahagian kemaluannya. Jadi belakang daripada hak yang terzahir tadi, dia ada beza perempuan yang dah kahwin dengan yang tidak berkahwin. Kalau perempuan yang berkahwin, maka dia punya bahagian kemaluan yang kalau dia duduk bertinggung tadi itu lebih zahir. Dan kemudian bahagian belakang daripada kemaluan tersebut dikira sebagai had batin, bahagian dalam. Dan itu kalau masuk sesuatu, maka batal puasanya. Tamam? Dan kemudian wama, kalau disebut oleh Syekh Abdul Rahman Bawa, wama wara' makrajil ha'. Jadi maknanya ikut tadi khilaf antara Imam An-Nawawi dengan Al-Imam Ar-Rafi'i. Maka dipilih pandangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala kalau sampai kepada makraj ha', sampai di situ ke ha', kemudian masuk balik dalam keadaan kita mampu mengeluarkan, maka hukumnya batal puasa. Mampu keluarkan batal puasa. Kalau tak mampu, ya baru tidak batal puasa. Baik. Kemudian yang kedua, perkara yang membatalkan puasa, persetubuhan. Ini perkara kedua yang berlaku, yang menyebabkan puasa terbatal. Persetubuhan iaitu memasukkan seluruh hasyafah, yakni kepala kemaluan, di dalam lubang kemaluan faraj atau dubur. Sama ada manusia atau binatang dengan sengaja. Jadi kalau masuk kepala kemaluan ke dalam lubang kemaluan faraj, ataupun ke dalam dubur sekalipun, liwat, sama ada kepada manusia ataupun binatang sekalipun dengan sengaja, maka ini membatalkan puasa. Boleh? Syaratnya dengan sengaja. Yang ketiga, dia ada tiga perkara yang menyebabkan batal puasa disebabkan kerana tadi masuk sesuatu ke dalam rongga, jima'. Yang kita dah sebut dua ni, kalau kata nak jadi terbatal puasa tu, pertama, orang tadi mesti sengaja. Yang kedua, alim, dia tahu benda tadi tak boleh. Yang ketiga, mukhtar, dia pilih, dia yang nak buat benda tersebut. Tamam? Jadi kalau dia dalam keadaan terlupa, ataupun dia jahil yang ma'zur, pertama baru masuk Islam, yang kedua jauh daripada negeri orang Islam, negeri para ulama, negeri dia tak ada alim, dia kena jauh, maksudnya kena buat jamak qasar baru jumpa alim, so, dia jauh daripada ba'id anil ulama, jauh daripada ulama, maka dipanggil jahil ma'zur, dia jahil yang diuzurkan daripada orang panggil mengetahui perkara tersebut. Lalu dia buat benda-benda tadi dengan keadaan jahil. Ataupun dia dipaksa, mukrah. Dan kita sebut tadi, masuk ain ke dalam rongga, masuk sesuatu dalam rongga badan, ataupun melakukan persetubuhan pada siang hari. Syarat untuk jadi batal puasa dengan sebab perkara-perkara tersebut, yang pertama, alim, amid, mukhtar. Dia kena tahu, dia kena sengaja, dan dia pilih untuk buat benda tadi. Jadi maknanya kalau dia tak erti, jahil,
atau dia dipaksa, nah, ataupun kerana dia terlupa. Jadi tak sengaja lah, terlupa. Maka tidaklah membatalkan puasanya, tak batal puasa. Tamam? Tapi yang paksa tadi mestilah yang ada kekuatan untuk paksa lah. Ni kalau budak kecil saja, umur 3 tahun, pegang pisau, paksa dia suruh buka puasa. Dia pun, ya, saya kena paksa. Saya pun buka puasa. Tak jadi tu. Budak 3 tahun, pegang pisau, letak kat dia, kata, kena buka puasa. Kalau tidak, sekejap saya tikam kamu. Umur 3 tahun. Maksudnya kalau sepak sedah ya. Kalau kata budak tu main. Tapi tak. Dia saja kata, saya kena paksa. Maka dalam kitab sebut, ada 3 syarat kan. Amin, alim dengan mukhtar. Saya sekarang ni dipaksa ni. Budak paksa. Kalau kau orang tua ke, kau orang ni gagah perkasa ke, kuat paksa dia, tu lain lah. Ni budak kecil. Jadi syarat yang memaksa tadi pun kena ada juga. Iaitu yang memaksa tadi punya kekuatan untuk memaksa. Itu barulah dikira batal puasanya pada ketika itu. Tamam. Baik. Dan kemudian yang ketiga, keluar mani. Yang ketiga, keluar mani. Keluar mani sama ada dengan onani atau bersentuhan. Onani dengan makna mengeluarkan air mani dengan sendiri. Ataupun bersentuhan. Pada permasalahan ini, perincian seperti berikut. Ini kita tengok pada masalah istimna dipanggil. Istimna ay talabul imna. Ini mengeluarkan air mani. Jadi keluar mani disebabkan onani adalah membatalkan puasa secara mutlak. Mutlak maknanya. Mutlak maknanya apa dia? Kama ada onani tadi berlaku dengan tangannya sendiri ataupun dengan tangan orang lain sekalipun ataupun tidak bersentuhan dengan tangan sekalipun tapi mengeluarkan air mani. Semuanya membatalkan. Manakala keluar mani disebabkan sentuhan al-lams, maksudnya pula al-lams dalam bahasa Arab. Pula yang pertama, jika ianya berlaku disebabkan bersentuhan dengan bukan mahramnya seperti isteri atau ajnabiyah, maka puasanya tidak terbatal melainkan sentuhan itu berlaku tanpa berlapik sama ada bersyahwat atau tidak. Ini kalau kata berlaku disebabkan bersentuhan. Contohnya dia nak pergi kerja pagi waktu puasa tu. Kemudian bini dia cium tangan dia. Tapi bini dia berlapik. Buh kat celah-celah tudung tu, pegang. Kawan baru menikah. Nikah pula sebelum Ramadan. Elok. Pegang-pegang tangan kat tudung tu, keluar air mani. Dia. Takkan ni. Tak keluar waktu tu pun, duduklah kereta. Duduk bawa kereta pergi ke kedai, tapi tempat aja. Lepas tu duduk pikap-pikap, keluar air mani pada waktu tersebut. Batal tak puasa? Tidak batal. Kenapa? Karena berlaku tadi kerana sentuh. Dengan sentuhan dan kemudian berlapik. Faham? Sama ada ketika itu dia bersyahwat ataupun tidak. Ini kalau sentuhan tadi berlaku dengan bukan mahramnya. Seperti isteri ataupun ajnabiyah. Atau contoh duduk dalam kereta api. Komuter. Naik nak pergi kerja. Ada perempuan yang bukan mahramnya tersentuh dengan badan dia ketika mana dia sedang dalam kenderaan tersebut sehingga menyebabkan dia keluar air mani. Sama ada dia bersyahwat waktu itu ataupun tidak, maka tidak batal puasa tersebut. Karena apa? Karena berlapik pada waktu itu. Karena jika ianya berlaku disebabkan bersentuhan dengan bukan mahramnya seperti isteri dan ajnabiyah. Ajnabiyah ini maksudnya yang wanita yang ajnabiyah. Wanita yang boleh dia kahwini, maka puasanya tidak terbatal. Syarat dia apa dia? Syaratnya berlaku tanpa dengan keadaan berlapik. Kalau tidak berlapik, maka ketika itu batal. Ya.
Yang kedua, namun jika ianya berlaku disebabkan bersentuhan dengan mahramnya, seperti adik kandung perempuan, maka batal puasanya jika bersyahwat dan tidak berlapik. Ni. Jadi kalau dengan adik perempuan dia pula ataupun dengan mahramnya yang tidak boleh dia kahwini, dengan ibunya, dengan ibu mertuanya contohnya. Ini orang-orang yang tidak boleh dia kahwini lah ni. Maka batal puasa jika bersyahwat dan tidak berlapik. Dia ada dua syarat. Bersyahwat, tidak berlapik. Jadi kalau dengan mahram, yang bukan mahram, kalau tak berlapik saja, tak berlapik, baru batal. Kalau tetap berlapik, walaupun bersyahwat sekalipun, tidak batal. Yang ketiga, jika keluar mani disebabkan bersentuhan dengan sesuatu yang tidak menimbulkan syahwat secara tabiatnya. Secara tabiinya dia tak menimbulkan syahwat. Seperti menyentuh amrat. Amrat ni budak kecil, lelaki, yang masih tidak berbulu pada wajah. Dalam sebahagian kitab sebut bawah pada umurnya 17 tahun. Maka tidak batal puasanya secara mutlak. Faham? Tidak batal puasanya secara mutlak, sama ada berlapik atau tidak, dan sama ada bersyahwat atau tidak. Ini kalau kata bersentuh dengan sesuatu yang tidak menimbulkan syahwat secara tabi'i. Secara tabiatnya itu tidaklah menimbulkan syahwat, tapi dia ni mungkin dia istimewa sikit. Dia tak boleh tengok orang-orang yang tak ada janggut, tak ada jambang. Tapi syarat dia bawah pada 17 lah. Kalau tak ada janggut, tak ada jambang, umur dah 30, itu lain tu. Dia cukok janggut kot. Begitu juga tidak batal puasa jika mani itu keluar sendiri atau disebabkan mimpi. Sebabkan mimpi atau keluar mani disebabkan pandangan mata dan mainan fikiran. Ini kalau berlaku macam ni tidak batal puasa juga. Keluar sendiri mani. Atau orang ni ada sakit. Sakit dia sampai bahagian tempat proses air mani tadi diletakkan dengan tiup contohnya, dan air mani itu duduk keluar. Maka yang ni tidak batal puasa. Begitu juga orang yang dia dengan melihat, dia tengok kemudian khayal, tanpa melakukan sentuhan apa-apa dengan tangan dia, keluar air mani contohnya, berkhayal ni maksudnya, maka tidak batal puasa. Namun ada namun jika adat kebiasaannya keluar mani disebabkan pandangan mata dan fikiran, maka batal puasanya. Tapi kalau kata dia memang adatnya, kebiasaannya, biasa ni dalam mazhab kita Syafi'i, biasa al-adah tasbutu bil marrah. Adat ni cukup dengan sekali saja. Adat bukan maksudnya ulang sampai 3 kali. Tak, walau sekali pun. Walau 1 kali. Tamam? Jadi kalau sekali pun, maka akan menyebabkan batal puasanya. Kalau kata dia pernah sekali, dia fikir saja keluar air mani. Pernah berlaku dah sebelum ni. Maka kalau berlaku lagi setelah itu, maka batal puasanya disebabkan khayal. Sebabkan berkhayal tadi. Boleh? Itu. Kemudian yang keempat, apa dia? Muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Dia panggil istiqa'. Istiqa' ataupun istiqa'ah. Muntah dengan sengaja. Yang kelima, haid. Keluar haid maksudnya. Yang keenam, nifas. Yang ketujuh, melahirkan anak walau tanpa mengeluarkan cairan sekalipun. Melahirkan anak batal puasa. Walau tak ada cairan sekalipun. Maksudnya walau dengan cesarean sekalipun. Belah perut, keluar anak, batal puasa. Yang ke-8, gila walaupun sebentar. Yang ke-9, pengsan sepanjang hari. Pengsan. Kalau pengsan, syarat dia sepanjang hari. Maksudnya tak ada langsung waktu, walau 1 detik yang dia sedar ketika masih siang Ramadan.
Nah, kalau ada 1 detik siang dia sempat bertemu dengan waktu siang tersebut, maka kalau kata orang yang pengsan tadi sempat ada satu masa, contohnya daripada terbit fajar dia pengsan, sebelum fajar dia pengsan lah, sebelum fajar dia pengsan, dan dia sedak balik daripada pengsan tadi lagi 1 minit nak masuk maghrib, dia sedak, sah tak puasa dia? Sebelum malam tu dia dah niat dah, dia niat untuk puasa esok, kemudian dia pengsan, sampailah esok pengsan sampai 1 minit lagi saja nak masuk maghrib, dia sedak, sah tak puasa dia? Sah tak puasa dia, Amirul? Kenapa? Kenapa? Karena sebelum maghrib, karena masih ada 1 detik masa daripada siang dia sempat bertemu, maka sah puasa dia. Lepas tu syarat bahawa orang pengsan ni, dia kena pengsan sepanjang hari, barulah puasa tadi tak sah. Maksudnya dia tak sedak sebelum subuh, dan dia jaga selepas maghrib. Ni puasa tu kena qada lah. Yang ketiga, yang ke-10, mabuk sepanjang hari. Mabuk sepanjang hari. Mabuk sepanjang hari pun sama juga. Kalau dia ada 1 masa dalam 1 hari itu dia tidak mabuk, maksud sedak dah daripada mabuk dia, maka sah puasa dia tersebut. Faham? Dan kemudian yang ke-11, murtad. Moga Allah melindungi kita daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Murtad juga membatalkan puasa. Syarat berlakunya batal puasa tersebut adalah perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan, ini syarat kalau batal puasa-puasa tadi. Kita dah sebut dah tadi, saya ulang balik. Yang pertama, alim. Ini dia mengetahui tentang hukum, bahawa perkara yang dilakukan tadi membatalkan puasa. Yang kedua, amid. Iaitu sengaja. Yang ketiga, zakir lissaum. Dia sedar bahawa dia sedang berpuasa. Yang keempat, mukhtar. Iaitu dengan pilihan tanpa paksaan. Jadi jika seseorang tersebut makan, minum, mengeluarkan mani, mengeluarkan muntah, dan berjima', yakni bersetubuh dalam keadaan dia lupa bahawa dia sedang berada dalam keadaan berpuasa, atau dia dipaksa meninggalkan puasa, jahil tentang hukum hakam puasa, disebabkan baru memeluk Islam, atau jahil disebabkan jauh daripada ulama'. Daripada ulama' ni, kata syekh kami, Syekh Imam Iffat rahimahullah, jahil disebabkan jauh daripada ulama' walaupun seorang itu telah lama memeluk Islam, namun dia tinggal jauh daripada para ulama'. Walaupun dia melak, yang jahil ni boleh jadi dia jauh daripada ulama' walau dia dah masuk lama pun Islam, tapi negeri dia tadi ataupun kampung dia tak ada langsung ulama' yang boleh untuk dia bertanya tentang masalah tersebut, maka dia dikira jahil dengan hukum hakam Islam, dan maka puasanya tidak akan terbatal. Jadi sini ada tambahan satu lagi, iaitu zakir lissaum. Dia ingat kata dia sedang berpuasa pada waktu tersebut. Jadi sebelah perkara ni adalah perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dan juga antara perkara yang membatalkan puasa ialah memasukkan ain dukhan. Ain dukhan ni asap. Dia lain daripada bukhur. Bukhur tu bukan dukhan, tu bukan asap. Sebab yang keluar tadi tu dia berbeza dengan dukhan, asap yang dibakar dengan sesuatu asap. Faham? Dan juga tembakau. Isap rokok tembakau, isap rokok lah pada siang hari, maka ianya membatalkan puasa. Dan dukhan, asap ni adalah ain ala tahqiq. Dia adalah ain. Tamam? Ikut pandangan yang tahqiq. Maka sebab tu kalau ibu-ibu perasan, dia asap dengan bukhur lain. Bukhur ni dia bila naik, kena dekat muka kita pun, dia tak rasa pedih. Hidung kita tu tak berasa, tak apa nak rasa pedih macam kita duduk tepi bakar kayu. Dia lain.
Kalau kita bakar kayu, sampah contohnya, kita piduk tepi tu, pedih mata-mata. Batu ain dia panggil. Dia ada perkara benda, molekul yang masuk ke dalam mata kita, masuk ke dalam hidung kita. Dia rasa pedih. Tapi kalau bukhur tak. Ya. Ada orang dia tak biasa tu, biasalah. Tapi kalau duduk tepi kita, dia tak sama dengan keadaan orang yang sedang masak dan bakar menggunakan bahan bakaran lain. Dia tak sama. Jadi orang yang kalau masuk dengan asap ataupun dengan rokok dan seumpamanya, maka batal puasa. Nah, tamam. Baik. Seterusnya, di antara perkara yang tidak memudaratkan puasa ialah pertama, memakai celak di mata walaupun terasa serbuk celak itu ditekaknya. Nah, Syarimi, memakai celak di mata walaupun terasa serbuk celak itu ditekaknya. Dia pakai celak, serbuk tu rasa ditekak ni. Tak batal puasa. Yang kedua, menelan air liur yang suci tanpa campuran sesuatu. Air liurnya ditelan pun tidak ada masalah. Ketiga, menjelirkan lidah dan di atas lidah tersebut terdapat air liur, kemudian menelannya pun tidak ada masalah. Atas lidah ni ada air liur, dia jelir, kemudian dia masukkan balik. Yang ni tidak ada masalah. Kecuali air liur tu duduk di sini, kemudian dia jilat. Ini membatalkan puasa. Yang keempat, tertelan lalat. Tertelan lalat, nyamuk ataupun debu di jalanan, walaupun sengaja dia membuka mulutnya. Jalan nganga mulut, lalat terbang masuk, tak batal puasa. Walau dia sengaja buka mulut. Ataupun nyamuk masuklah mulut, masuklah hidung sampai ke khayshum, terbang masuk dalam perut, tak ada masalah. Tidak membatalkan puasa. Walau dia sengaja ataupun jalan debu duduk jalan nganga, tak batal puasa. Yang kelima, debu tepung memasuki rongganya. Ini tukang masak tepung, tembak tepung ke ataupun dan seumpamanya, masuk tepung tadi ke dalam rongga, tidak membatalkan puasa. Yang keenam, memasukkan semula ususnya. Ini kalau kata dia terkena buasir. Memasukkan semula usus yang terkeluar daripada lubang punggung disebabkan buasir, tanpa memasukkan sesuatu yang lain bersama jari yang menolaknya. Jadi masa dia tolak tu, tak ada benda lain masuk. Usus dia tu saja. Ada orang kena buasir yang teruk sampai terkeluar usus. Maka usus tu ditolak balik masuk ke dalam. Batal tak puasa? Tidak batal puasa. Tak batal puasa. Faham? Jadi kalau dia tolak hatta termasuk jari dia sekalipun. Kalau nak tolak nak masuk dalam, dia bukan boleh tolak macam tu. Dia kena tolak, jolok masuk ke dalam lubang punggung dia balik dengan jari dia. Maka kemungkinan jari dia akan termasuk dalam lubang tersebut. Batal tak puasa? Tidak batal. Kerana apa? Kerana uzur tadi. Paksa tolak untuk masukkan kembali ususnya yang terkeluar tersebut. Yang ketujuh, termasuk air ke dalam rongganya daripada wuduk. Mandi, berkumur dan mengeluarkan air daripada hidung, yakni istinsyak. Mengeluarkan air daripada hidung bagi apa? Istinsar, bukan istinsyak. Betulkan balik. Mengeluarkan air daripada hidung maksudnya istinsar, bukan istinsyak. Betulkan. Ketika mandi dan wuduk dengan syarat ianya masuk ke dalam rongga, bukan disebabkan berlebih-lebihan ketika berkumur dan beristinsyak. Bukan mengeluarkan air ni, betul dah istinsyak tu. Memasukkan air ke dalam hidung. Ni. Termasuk air ke dalam rongga daripada wuduk, mandi, berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Bukan mengeluarkan air. Memasukkan air ke dalam hidung, yakni istinsyak.
ketika mandi, faham? Memasukkan air ke dalam hidung. Betul kan tu? Bukannya mengeluarkan air daripada hidung, memasukkan air ke dalam hidung ketika mandi dan wudu, dengan syarat ianya masuk ke dalam rongga bukan disebabkan berlebih-lebihan ketika berkumur dan beristinsyak. Faham? Jadi kalau kata masuk air ke dalam rongga dengan daripada wudu contohnya ataupun mandi, dan berlaku perkara tadi bukan dengan berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan nanti kita akan tengok dia punya contoh ni. Nanti akan tengok apa dia makna berlebih-lebihan tersebut. Ketika berkumur dan beristinsyak, tiada beza sama ada wudu dan mandi tersebut wajib ataupun sunnah, walaupun dia menyelam di dalam air. Ya, jika dia mengetahui dia dengan adat, kebiasaannya air akan masuk melalui rongganya yang menyampaikan ke perut, disebabkan menyelam dalam keadaan dia tidak mampu menghalangnya, maka haram ke atasnya menyelam. Ini kalau orang ni dia tahu, kalau dia menyelam biasanya air akan masuk ke dalam rongganya, maka haram hukumnya dia menyelam, dan puasanya akan terbatal jika air memasuki rongganya. Namun, jika dia tidak mampu mandi, melainkan dengan cara menyelam, maka puasanya tidak terbatal. Dia tak mampu mandi, melainkan kena menyelam. Ya, contoh, ayaknya sikit. Ini contoh dia. Ayak sikit, yang kalau dia pegang atau dia mandi macam tu, kemungkinan takut nanti air tadi jadi musta'man, dan dia kena mandi wajib contohnya. Lalu dia kena mandi dengan cara menyelam. Dia kena masuk dalam ayak tu penuh badannya, dan kemudian dia niat terangkat hadas pada waktu tu. Maka terangkat hadas sekaligus bagi seluruh tubuhnya dengan keadaan air yang sedikit tadi. So dalam tap mandi, ayak ada sikit je. Kalau dia pergi ambil cebok, takut nanti percik balik basuhan wajib tadi masuk ke dalam tu, maka air tadi jadi musta'mal. Maka tak boleh lagi dia guna untuk mandi wajib. Maka macam mana dia nak buat? Dia kata satu cara aja, selam. Selam dan kemudian hadirkan niat. Syarat dia mesti selam semua. Dia selam dulu, jangan niat dulu. Celuk-celuk kaki, niat dah. Kaki je lah, terangkat. Habis hak lain semua tak terangkat lah. Ayak sikit. Ayak sikit maknanya kurang daripada 2 kolah. Maksudnya. Kurang daripada 2 kolah maknanya ayak tu sikit. Sikit ni bukan duk sikit depan mata kita tu. Tadi ayak sikit ni. Ni ayak sikit. Tak. Sikit tu maknanya kurang daripada 2 kolah. Kurang pada 2 kolah baru dikira sikit. Sama. Lalu kemudian dia buat apa? Dia pun selam. Dia selam semua badannya, kemudian baru dia niat. Maka sah. Nanti kalau kata dia terpaksa jenis macam tu, dia terpaksa kena selam, maka boleh diselam dan tidak terbatal puasanya. Masalah. Jika terdapat pada mulutnya atau hidungnya najis yang memerlukan kepadanya berlebih-lebihan dalam berkumur atau beristinsyak untuk membersihkannya sehingga menyebabkan air termasuk ke dalam rongga, maka tidaklah terbatal puasanya kerana perbuatan tersebut diwajibkan ke atasnya. Ini kalau dia terpaksa. Karena di gigi dia, di hidung, di dalam mulutnya dan juga di dalam hidungnya ada najis. Yang terpaksa dia berlebih-lebihan untuk dia melakukan perbuatan tersebut. Kalau termasuk, tidaklah membatalkan puasa seperti dinyatakan oleh Al-Imam Al-Jurdani dalam kitabnya Fathul Alam. Al-Imam Al-Qurdi rahimahullah menyebutkan bahawa masuk air ke dalam rongga itu terbahagi kepada 3 bahagian. Ini dia punya hak yang saya nak sebut tadi. Yang pertama, akan terbatal puasa secara mutlak, sama ada berlebihan atau tidak. Berlebihan ataupun tidak, maka batal. Masuk saja air ke dalam rongga, maka batal puasa, walaupun tidak berlebihan. Macam mana keadaannya? Ini seperti masuknya air tersebut setelah melakukan perbuatan yang tidak dituntut, seperti basuhan yang keempat. Ini basuhan keempat dalam wudu. Basuh muka.
1, 2, 3. 2 dan 3 itu dituntut. Yang keempat tak dituntut. Kita pergi basuh yang keempat dan kemudian masuk ke dalam rongga. Maka yang ni batal secara mutlak, kata Allah. Sama ada berlebihan ataupun tidak. Dia kata saya basuh macam biasa saja. Sama juga kumur. Nah, kumur. Kumur 1, 2, 3. Masuk yang keempat, dia pergi kumur kali keempat. Kali keempat tu tidak perlu lagi. Yang tu bukan lagi keperluan. Maka dia berkumur kali yang keempat. Dan akhirnya, dia biasa aja dia kata. Saya kumur biasa, bukan berlebihan pun. Bukan sampai kok-kok-kok tu pun. Biasa aja. Tapi air termasuk ke dalam rongga, batal puasanya. Kenapa? Karena basuhannya tadi basuhan yang keempat. Kemudian menyelam di dalam air jika mampu mandi dengan selain menyelam. Menyelam pun bermasalah kata Imam Qurdi. Kalau dia boleh mandi selain daripada menyelam. Tadi kita sebut tadi, kan dia tu terpaksa mandi menyelam. Kalau dia tak menyelam, takut air tadi jadi mustakmal. Maka dia terpaksa menyelam. Ni dia ada cara lain. Mandi tepi sungai. Air punya banyak. Dia nak selam juga. Maka masuk air ke dalam rongga, batal puasa. Kata Imam secara mutlak. Maknanya, walaupun dia bukan berlebihan. Dia kata dia selam sikit je. Dia semua naik terus. Batal. Ikut pandangan Imam Qurdi. Karena dia ada cara lain mandi untuk selain daripada menyelam. Yang ketiga, mandi untuk bersejuk-sejuk. Dan semata-mata membersihkan badan. Yang ni kalau kata saya saja bersejuk-sejuk. Tengah-tengah hari, panas ni. Dia pun kata nak mandi lah. Dia mandi. Masuk dalam rongga. Batal puasa. Kata saya tak sengaja. Walau tak sengaja dalam ni. Dan ini merupakan pandangan yang mu'tamad. Nah, bagi pandangan yang mu'tamad. Yang ini bagi masalah mandi dengan tujuan bersejuk-sejuk dan membersihkan badan semata-mata. Ini pandangan mu'tamad yang ni. Maknanya untuk fatwa, ini pandangannya. Boleh. Jadi kena hati-hatilah. Waktu mandi dengan niat untuk bersejuk-sejuk. Yang kedua, akan terbatal puasa jika berlebihan. Akan terbatal puasa jika berlebihan. Maksudnya puasanya akan terbatal kalau dia berlebih. Hak tadi yang pertama, tak berlebih pun batal. Kalau biasa. Yang kedua ni kalau dia berlebih-lebihan baru batal. Ini seperti masuk air tersebut ketika berkumur yang dituntut ketika wudu. Ini kalau kata dia lakukan kumur tadi dituntut. Maksudnya yang kedua dan ketiga. Pertama, kedua dan ketiga. Itu kan dituntut semua tu. Untuk dia lakukan kumur. Kemudian waktu pertama, kedua, ketiga tu salah satu tu ataupun ketiga-tiganya berlebih-lebihan. Kumur berlebih-lebih. Orang kumur biasa aja masukkan air dalam mulut. Habis. Sekadar imrarul ma'. Melalukan air saja ke dalam mulut. Hatta kata ulama kalau ambil air bubuh. Tanpa dia berkumur. Maksudnya masukkan saja. Kemudian dia hanya melalukan sikit saja. Buang. Sudah dikira berkumur. Yang ni dia sampai, kalau dia berlebih-lebihan, kumuk sampai nampak bersungguh-sungguh. Masuk air dalam rongga, bau terbatal. Ini kalau kata, dia melakukan kumur tadi pada perkara yang dituntut ketika wudu. Yang ketiga, tidak terbatal secara mutlak. Walaupun berlebih-lebihan. Ini tak batal tu. Walaupun dia berlebih-lebih. Tak terbatal. Ini seperti seseorang yang membasuh mulutnya, dan hidungnya yang terdapat padanya najis kerana perbuatan membasuh najis itu adalah wajib. Ini contohnya dalam gigi dia ada dalam gusinya ada darah, kemudian dia kumur dengan kuat untuk menghilangkan darah tersebut, tertelan. Maka ikut pandangan Imam Qurdi, ini tidaklah membatalkan puasanya walaupun dia berlebih-lebihan. Kenapa? Karena menghilangkan najis tadi adalah wajib. Boleh. Diharamkan ke atas orang yang berpuasa meraba, menyentuh, yakni al-lams, al-mubasyarah, dan mencium jika ianya akan menyebabkan syahwatnya bergolak. Jika perbuatan tersebut tidak menggerakkan syahwatnya, maka hukumnya adalah makruh. Tamam. Karena dia ada beza antara mubasyarah ni dengan
dengan al-lams. Nah, mubasyarah ni ada saya tulis dalam kitab apa ni. Boleh jadi mubasyarah dengan cara orang tadi jadi satu benda istilah dia mubasyarah dengan ya an-nazar. Mubasyarah dengan nazar ada dalam kitab mana? Dalam kitab Amdad. Dan nazar dengan mubasyarah dia ada dua perbezaan. Karena mubasyarah dia sifatnya boleh jadi kedua-duanya, melihat dan juga menyentuh sekali. Itu kan. Kalau meraba menyentuh ni boleh jadi dia tak tengok. Dia pegang aja. Dia tak tengok. Jadi diharamkan ke atas orang yang berpuasa meraba menyentuh yakni lams mubasyarah dan mencium jika ianya akan menyebabkan syahwatnya bergolak. Jika perbuatan tersebut tidak menggerakkan syahwatnya maka hukumnya adalah makruh. Jadi makruh mencium isteri contohnya pada siang Ramadan. Tapi kalau dia menggerakkan syahwat hukumnya haram. Dibenarkan baginya berbuka puasa jika benar-benar yakin matahari telah terbenam dan harus baginya berpandukan kepada ini kalau orang tadi nak berbuka puasa maka dia boleh untuk berbuka puasa kalau dia yakin matahari telah terbenam. Sebab tu sebahagian masyayikh, para ulama sebut kena beza antara tempat rendah dengan tempat tinggi. Kalau kita duduk di tempat tinggi, maka kena lewatkan sedikit waktu berbuka. Karena matahari mungkin kita masih nampak. Betul orang yang duduk di tepi pantai, tak sama dengan orang yang duduk di kawasan pergunungan. Kita sekadar nampak matahari telah hilang dalam pandangan mata kita, itu terbenam di balik belakang gunung dan seumpamanya, maka telah dikira masuknya waktu pada waktu tersebut. Tapi kalau orang duduk tepi pantai, qarsus syams, maksudnya matahari itu masih lagi dilihat, dia punya bola matahari itu, maka perlu dipastikan matahari tadi tenggelam sepenuhnya. Dan tak sama orang duduk tepi pantai dengan orang yang duduk di dekat dengan kawasan macam kita duduk ni. Dan juga orang yang duduk di bangunan yang tinggi. Orang yang duduk bangunan tinggi sama keadaannya macam orang yang duduk dengan tepi pantai. Lebih kurang. Maka kalau orang yang macam tu, keadaan dia jangan masuk buka puasa tadi dengan terlalu segera. Jadi kalau masuk contohnya 7.30. 7.30 tu dia duduk atas tepi pantai tengok matahari duduk ada lagi contoh. Maka dia kena pastikan matahari hilang dulu. Mungkin 7.31 baru dia buka puasa. 1 minit. Okay. Jadi dibenarkan baginya berbuka puasa jika benar-benar yakin matahari telah terbenam dan harus baginya berpandukan kepada pertama, laungan azan yang dikumandangkan oleh seorang yang adil dan arif tentang waktu. Jadi tak bolehlah dengan radio. Karena radio tadi hanyalah hikayatis saut, hanya menghikayatkan suara. Orang tak ada depan. Dia hanya menghikayatkan suara saja. Ataupun dia rakaman suara saja yang diulang balik. Dan itu bukan orang. Itu hanya rakaman. Tak boleh pandu yang tu. Dia kena pandu dengan orang yang adil dan arif. Yang tahu tentang waktu. Dengar laungan azan dia tadi. Itu satu. Kedua. Atau seorang yang adil dan arif tentang waktu tersebut. Memaklumkan kepadanya bahawa dia telah melihat bahawa matahari telah terbenam. Dia maklumkan, dia tak azan, dia cuma habaq. Masuk waktu dah. Matahari dah terbenam dah, boleh dah buka puasa. Dia tak azan pun. Tapi orang tu orang yang adil dan arif. Faham? Yang ketiga, atau seorang itu mengetahui masuk waktunya dengan ijtihadnya berdasarkan tempoh masa wirid yang biasa dibacanya atau bacaan Quran yang dibacanya. Ini kalau dia ni, contohnya, dia kata saya kalau waktu macam ni, kalau pegang tasbih, wirid 1000, masuklah waktu maghrib. Dia ada adat dia, yang dia buat, akan sampai masa dia tadi masuk pada waktu tersebut. Maka dia boleh guna dengan adat tadi. Dia boleh guna dengan kiraan tersebut. Boleh. Ataupun dia baca Quran. Dia kata biasanya kalau saya baca Quran, 20 lay ni 10 lay maknanya 1 juzuk akan masuklah waktu pada waktu tersebut.
Maka dia boleh berpandukan dengan adat kebiasaannya tadi. Akhir, dan harus bagi seseorang itu makan dan minum jika kuat sangkaannya, yakni zan, bahawa waktu tersebut masih malam. Dia boleh makan lagi. Tapi kalau kata dia tak pasti, contohnya dia syak pada waktu tersebut, maka tidak boleh dibenarkan untuk dia makan pada waktu itu. Jika seseorang bersahur dalam keadaan dia menyangka bahawa waktu masih malam, atau berbuka puasa dalam keadaan dia menyangka bahawa matahari telah terbenam, kemudian jelas bahawa dia tersilap pada sangkaannya. Dia sahur, dia ingatkan siang masih ada, malam masih ada. Ataupun dia dah buka puasa, dia ingatkan malam dah masuk. Rupa-rupanya silap. Dia terawai seminit. Hak tadi pula terlewat 1 minit. Walau 1 minit, walau setengah minit sekalipun. Dan waktu tu siang dah masuk, ataupun malam tak masuk lagi kalau buka puasa, maka puasanya terbatal, serta wajib baginya menahan diri daripada makan dan minum dan lain-lain. Dan wajib baginya mengqadakkan puasanya. Ini yang berlaku selalu di tempat kita. Kadang-kadang main bulan ni mesti ada punya. Keluar berita Tok Bilal silap azan. Mereka pakai azan tu je. Tok Bilal pipi semangat belajar lah. Hak yang jemaah pun semua lapak belajar. Pergi duduk tak tengok dah waktu. Tok Bilal azan-azan saja, dia kata pada dah tu. Dia kata dalam kitab kan sebut, dia kata laungan azan daripada orang yang adil. Kawan tu pula dia adil tapi dia tidak arif. Dia tak tengok waktu betul-betul. Ya azan saja. Silap rupanya. Dia pergi tengok tu waktu di mana? Di Sarawak tu. Sejam awal. Dia silap. Maka waktu tu tidak sah puasa mereka dan wajib qadha. Wajib qadha. Jangan duk kata ni Tok Bilal yang salah. Kami pula kena qadha. Macam mana? Duk marah Tok Bilal saja, tak adil lah. Tok Bilal pula tak buka puasa lagi, tak tahan. Dia selamat. Tok Bilal selamat. Dia tak buka puasa lagi, dia azan tu. Azan-azan dia kata, dia tengok silap. Tawai seminit. Hak yang tu imam pun makan dah. Elok. Batal habis semua. Tak boleh. Jadi kena qadha puasa tadi. Dan dia kena tahan diri. Contohnya ada 3 minit. Tok Bilal dah azan awal 3 minit. Lepas tu dah pakat makan dah sikit, buah kurma dah bubuh dah. Telan dah setengah kurma. Dengan ayak sirap. Tok Bilal keluar kata minta maaf silap. Jam dia kata. Ada 2 minit lagi ni. Tak payah sampai duduk. Ada 2 minit lagi ni rupanya. Sampai duduk pepok. 2 minit lagi tu. Silap. Telan. Haram hukum dia. Tadi tak sengaja tadi tak apa. Tapi sambil duduk pepok, sambil duduk sembang tu. Itu yang masalah tu. Tak, dia kena keluarkan dan dia kena tahan. Tak boleh makan pada waktu tersebut. Sampailah masuk waktu. Walaupun ada 1 minit, 2 minit lagi. Jika dia berbuka atau bersahur tanpa ijtihad terlebih dahulu dan tidak jelas keadaannya pada ketika tersebut, maka dalam keadaan ini puasanya sah dengan sahur tersebut dan batal puasanya dengan berbuka. Ini kalau kata dia berbuka atau bersahur tanpa ijtihad terlebih dahulu dan tidak jelas keadaannya pada ketika tersebut. Dia tak jelas. Dia duduk dalam penjara contohnya. Ataupun dia duduk dalam bilik yang tertutup. Kemudian dia bersahur kalau dan dia ijtihad kata masa masih ada malam. Faham? Maka dia pun makan sahur. Tengok-tengok silap. Rupanya ijtihad dia salah. Tak betul. Dia bukan sangka. Dia ada ijtihad. Contohnya orang yang duduk dalam penjara lah. Kalau kita bagi misal contoh surahnya, gambarannya orang duduk dalam penjara tertutup. Ataupun orang tadi dalam keadaan musafir, naik kapal terbang. Dia lalu satu kawasan yang dia ijtihad kata masih malam lagi ni. Dan dia nak bersahur pada waktu tersebut. Rupa-rupanya siang dah tempat tu. Dia orang panggil apa? Dia berijtihad tadi salah contohnya. Maka kalau sahur sah. Kalau puasa tak sah. Buka puasa tak sah. Kenapa? Karena istishabul hal. Karena mengikuti dengan keadaan dia yang asal. Karena orang yang sahur asalnya malam. Dan dia menyangka dan ijtihadnya malam masih ada pada waktu tersebut.
maka dia mengikut kepada masa sebelumnya. Dan dia makan tadi disebabkan kerana masa sebelumnya tadi dianggap masih ada, maka sah sahurnya. Puasa tak boleh. Kerana apa? Buka puasa tak kena sebab waktu tu sepatutnya dia jaga hari. Waktu tu siang. Siang waktu dia wajib jaga diri daripada makan. Mana istishabul hal, mengikuti hal keadaan siang, dia kena tahan diri. Dan haram dia makan. Dan dia makan pada waktu tersebut ternyata salah. Maka puasa tadi wajib dia qadha. Boleh faham? Itu maksudnya. Baik. Kemudian kita berhenti pada jika fajar telah terbit. Yang ini kita berhenti pada situ. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah kita sambung pada minggu akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.